Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nomasita binti Masan akan membentangkan tajuk kajian iaitu Kisah Sang Kancil dan Harimau sebagai penerapan nilai budaya tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Untuk pengenalan, Kisah Sang Kancil dan Harimau merupakan salah satu cerita rakyat Melayu iaitu binatang yang terkenal di setiap bangsa di dunia. Kebanyakan cerita binatang dituturkan dan disebarkan secara lisan dalam kalangan masyarakat yang tidak buta huruf. Penyampaiannya yang secara lisan telah menyebabkan berlakunya elemen tokoh tambah oleh para penuturnya sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Dalam membicarakan tentang cerita rakyat animasi, pelbagai permasalahan telah terungkap. Salah satunya aspek budaya tinggi yang perlu diterapkan dalam sikap masyarakat kita pada hari ini, bersesuaian dengan dasar kebudayaan negara 2021 iaitu DAKIN 2021 yang menekankan 10 nilai bersama iaitu kerohanian, budi, muafakat, kemuliaan ilmu, kesaksamaan, kesejahteraan, kesetiaan, kejujuran atau tulus ikhlas, keindahan dan juga kebersihan. Untuk suratan kajian, beberapa suratan kajian lepas telah dipilih oleh pengkaji bagi menyokong dan menguatkan lagi kajian ini iaitu Siti Fatimah Mahmad, Rosina Abu Bakar dan Arba'in Sujud pada tahun 2018 dengan kajian mereka yang bertajuk Adab Terhadap Ibu Bapa berdasarkan cerita rakyat animasi, cerita rakyat Melayu. Kajian ini menekankan adab terhadap ibu bapa. Dapatan menunjukkan aspek adab yang dipaparkan dalam cerita rakyat yang dikaji boleh dijadikan sebagai ikutan oleh masyarakat, terutama kanak-kanak. Kajian juga dilakukan oleh Siti Zubaidah dan Anik Rafidah Muhammad Afendi pada tahun 2014 dengan tajuk kajiannya konflik dalam cerita rakyat dan kesannya kepada kanak-kanak. Normaliza Abdul Rahim dan Muhammad Firdaus Cik Yaakob pula menjalankan kajian mereka yang bertajuk cerita rakyat membentuk moral positif kanak-kanak melalui nilai-nilai murni. Untuk metodologi kajian ini dibataskan kepada cerita kisah Sang Kancil dan Harimau sebagai penerapan nilai budaya tinggi dalam kalangan kanak-kanak dengan mengaplikasikan teori pengkaedahan Melayu menggunakan pendekatan moral. Penganalisisan data kajian ini dilakukan secara kualitatif iaitu analisis cerita rakyat animasi. Kajian ini mempunyai dua objektif iaitu pertama, mengenal pasti nilai budaya tinggi yang terdapat dalam cerita rakyat animasi yang dikaji. Objektif kedua pula menganalisis penerapan nilai budaya tinggi yang terdapat dalam cerita rakyat berbentuk animasi kepada kanak-kanak. Kajian ini memaparkan kembali cerita rakyat berbentuk animasi yang berupaya memperlihat budaya nilai tinggi kepada masyarakat khususnya kanak-kanak bersesuaian dengan DAKIN iaitu Dasar Kebudayaan Negara 2021. Berdasarkan penyertaan di atas, dapatlah kita simpulkan bahawa kajian bersifat ilmiah berkaitan cerita rakyat berbentuk animasi sehingga kini belum lagi dikaji secara sistematik dan ini mewujudkan lompang kajian kepada pengkaji. Untuk analisis dan dapatan kajian, seperti yang diberitahu tadi, kajian ini merujuk kepada DAKIN 2021 sebagai kayu ukur nilai budaya tinggi yang terdapat dalam cerita Sang Kancil dan Harimau ini. Untuk objektif 1, kajian mendapati hanya menemui 4 nilai budaya tinggi sahaja di dalam cerita rakyat Sang Kancil dan Harimau iaitu baik hati, berani, tolong menolong dan bijaksana. Untuk objektif 2, huraian kepada objektif 1 tadi, yang pertama ialah baik hati iaitu budi pada minit 5.14 ke minit 5.42 dalam episod 1. Baik hati boleh didefinisikan sebagai peribadi hati yang mulia. Digambarkan juga satu tingkah laku yang baik, sopan santun, berakhlak terpuji serta mempunyai akal fikiran yang baik dan bijaksana. Situasi ini menunjukkan nilai budaya tinggi. Situasi ini jelas menunjukkan
Nilai budaya tinggi baik hati ini lahir daripada keinginan yang didorong oleh perasaan ingin membantu dalam hati watak harimau, di mana harimau ingin membantu arnab yang hampir-hampir menjadi makanan buaya disebabkan dirinya terjatuh ke dalam sungai. Dan ini boleh dilihat berdasarkan analisis video yang telah dilakukan di bawah, seperti di bawahnya. Objektif kedua dalam objektif ini adalah berani. Sikap berani ini boleh dilihat menerusi watak arnab yang hendak menemani harimau dalam membuat rondaan di dalam hutan mereka tinggal. Budaya berani yang ditunjukkan oleh arnab ini menemani harimau walaupun tanpa disedari kemungkinan dia ditipu oleh harimau. Ini boleh dilihat berdasarkan analisis video di bawah seperti berikut. Ketiga adalah tolong-menolong. Perbuatan sang kancil, monyet dan kerbau dan gajah juga yang menolong harimau dan arnab pergi membuat rondaan yang kononnya ada pemburu adalah cerminan nilai budaya tinggi yang diamalkan dalam masyarakat sesuai dengan pendekatan moral yang digunakan dalam menganalisis data. Perbuatan tolong-menolong ini yang ditunjukkan oleh watak kepada kanak-kanak sangatlah bagus. Ini dapat dilihat melalui semua watak dalam cerita sang kancil dan harimau yang telah diolah dengan kreatif. Terdapatnya nilai budaya tinggi tolong-menolong yang ditemui oleh pekaji seperti analisis video di bawah. Keempat adalah bijaksana. Nilai budaya tinggi bijaksana watak sang kancil dapat dilihat dalam cerita rakyat animasi apabila dia berjaya memerangkap harimau yang berniat jahat sehingga mati dimakan buaya. Kebijaksanaan sang kancil yang berjaya memperdaya harimau sehingga ke tebing sungai merupakan satu sikap yang boleh diikuti oleh kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Nilai budaya tinggi bijaksana yang ditunjukkan menerusi watak sang kancil secara tidak langsung telah memenuhi fahaman penggunaan teori pendekatan Melayu menggunakan pendekatan moral. Hal ini kerana nilai budaya tinggi bijaksana merupakan satu perbuatan positif yang boleh memberi keadilan kepada masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu, kisah sang kancil dan harimau ini dilihat mampu menerapkan nilai-nilai budaya tinggi kepada kanak-kanak. Tambahan lagi, penerapan nilai budaya tinggi yang ditunjukkan oleh watak animasi ini perlu ada dalam setiap diri manusia, terutamanya kanak-kanak. Justru kanak-kanak akan lebih mudah memahami dan mengamalkan aspek nilai budaya tinggi ini dalam kehidupan seharian mereka. Untuk kesimpulannya, banyak nilai-nilai positif yang diterapkan di dalam cerita rakyat yang bertujuan memberi teladan kepada masyarakat hari ini, terutamanya kanak-kanak. Tambahan lagi, cerita-cerita rakyat yang juga merupakan karya tradisi dalam sastra dan budaya Melayu mengandungi nasihat dan nilai budaya tinggi untuk kanak-kanak dalam melahirkan nilai yang baik, murni dan mulia. Oleh itu, tidak dapat dinafikan lagi tentang banyaknya perkara positif dalam cerita rakyat animasi yang boleh diaplikasi dalam kehidupan semua lapisan masyarakat. Sekian itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.